A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini saya buat pengiraan yang ditanya oleh Encik Muhammad Azmi di YouTube berkenaan dengan kes pengiraan untuk jika ada isteri lebih daripada 2 orang. Beliau bertanya iaitu kes jika ada 3 ataupun 4 orang isteri. Jadi saya buat pengiraan yang mudah dulu, insyaAllah. Okey, tengok soalan. Ali berkahwin 3 orang. Kesemua isterinya masih sah menjadi isteri sewaktu kematian Ali. Ali juga masih mempunyai ibu dan bapa. Namun Ali dan 3 orang isteri tidak dikurniakan zuriat ataupun anak. Kirakan faraid Ali. Okey, pertama kita tengok kat sini. Kita tuliskan kesemua waris-waris yang ada, iaitu ibu, bapa dan isteri. 1, 2, 3. 3 orang isteri. Okey, pertama sekali kita tengok kat sini. Saya tulis first, second dan yang ketiga, yang third. Okey, 1/4 ini disebabkan Ali ini tidak meninggalkan waris. Apabila Ali tidak meninggalkan waris, isteri akan dapat 1/4 dibahagi sama rata antara mereka bertiga. 1/4 jika arwah ini, Ali ini tidak meninggalkan waris. Okey, kalau Ali meninggalkan waris, contohnya ada zuriat, isteri akan berkongsi 1/8. Jika Ali meninggalkan zuriat, ada anak, maka isteri akan dapat 1/8 di sini. Tetapi kes di sini tidak dikurniakan zuriat ataupun tidak dikurniakan anak, maka 1/4 ini akan dibahagikan kepada 3 orang isteri ini. Okey, yang kedua ini untuk kes ibu, kita kena kirakan selepas isteri, kena kirakan untuk ibu dulu. Satu ini untuk semua, 1 tolak dengan 1/4 untuk bahagian isteri, jadi 3/4. 3/4 ini didarab, 3/4 didarab dengan 1/3. Disebabkan untuk ibu akan dapat 1/3 baki apabila ditolak bahagian isteri. 1/3 bahagian baki apabila ditolak bahagian isteri, maka ibu akan dapat 1/4 di sini. Okey, seterusnya untuk asabah adalah untuk bapa. Bapa akan menghabiskan bahagian faraid disebabkan Ali ini tidak mempunyai keturunan ke bawah. Maka kesemua bahagian setelah ditolak bahagian isteri dan ibu, maka asabah adalah untuk bapa. Baki untuk harta Ali adalah untuk bapa. Okey, kita tengok pengiraan 1/4 kita letak kat sini. Yang tadi saya dah buat pengiraan. 3/4 sebab 1 tolak dengan 1/4 jadi 3/4 darab dengan 1/3 disebabkan untuk bahagian ibu akan dapat 1/3 baki. Jadi ibu akan dapat 1/4. Okey, 1/4 untuk isteri. Apabila kita tolak jadi 2/4. Sebab 1 tolak dengan 1/4, 1/4 lagi jadi 2/4. Tetapi di sini 1/4 ini tidak dapat nak dibahagikan kepada 3 orang isteri. 1 ni tak dapat nak bagi 3. Macam mana nak bahagikan? Okey, jadi saya darabkan dengan 3 di sini. Saya darabkan dengan 3. Jadi 4 darab dengan 3 jadi 12. Jadi untuk bahagian ibu 3/12. Untuk bahagian bapa 6/12 dan isteri setiap seorang dapat 1/12 untuk isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga. Okey, di sini saya ada buat penerangan sebab saya tak nak ada orang confused, tak nak ada yang bertanya di manakah saya dapat 1/3 baki ini. Saya rujuk buku Ustaz Abdul Halim ini. Kalau siapa-siapa yang nak belajar, tak nampak ya. Okey, siapa-siapa yang nak mendalami ilmu faraid, buku ini sangat-sangat berguna lah bagi saya. Banyak bagi ilmu kepada saya. Jadi kalian boleh beli untuk buku ni. Tak nampak ya. Maaflah kalau saya ingat macam ni. Tajuk dia Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka, Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun. Buku ni memang berguna untuk siapa yang belajar faraid. Okey, saya rujuk di buku orange tadi. Dirujuk daripada buku Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka Islam, tulisan Ustaz Wan Abdul Halim, pakar faraid.
muka surat 95. Saya buka juga muka surat 95. Okey. Kat sini saya rujuk di sini 1/3 baki. Okey, saya bacakan ya. Kes Umariyatain. Sekiranya si mati hanya meninggalkan suami, ibu dan bapa. Jika sekiranya si mati hanya meninggalkan suami, ibu dan bapa. Ataupun sekiranya si mati hanya meninggalkan isteri, ibu dan bapa saja. Okey, untuk kes kita adalah kes yang kedua ini. Si mati lelaki, Ali, hanya meninggalkan isteri, ibu dan bapa. Maka ibu akan mendapat sebanyak 1/3 baki. Sebab itulah saya darab kat sini tadi 1/3 baki. 1/3 darab dengan 3/4 ini. Saya harap video ini memberi penjelasan kepada siapa yang memerlukan, dan saya tunjuk sekali lagi buku. Saya bukan saya tak ada commission untuk promote buku ini. Buku ini sangat bagus untuk siapa-siapa yang sedang belajar, sedang menuntut ilmu, sedang mungkin ada di IPT, IPTA, IPTS ataupun sedang belajar faraid ke apa. Buku ini bagus untuk kita rujuk. Okey, untuk hari ini sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.